Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Okey. Hari ini kita akan teruskan lagi untuk kelas pendidikan kesihatan yang seterusnya, dan topik kali ini adalah mengenai penyakit bawaan kuman. Kalau dalam minggu lepas kita ada belajar mengenai kuman tu sendiri dan juga cara bawaan dia. Hari ini kita akan lihat apakah penyakit-penyakit yang boleh kita dijangkiti ataupun hidapi apabila berdepan dengan kuman-kuman lah. Okey, sebelum tu kita lihat dulu apakah standard kandungan dan standard pembelajaran pada hari ini. Seterusnya kita akan lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan bagi kelas kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan kelas kita sekarang. Okey. Tajuk kita hari ini macam cikgu beritahu tadi adalah mengenai penyakit bawaan kuman. Kita imbas balik apa cara-cara kuman merebak. Okey. Kita ada belajar minggu lepas ada 3 cara kuman dapat merebak. Yang pertama adalah melalui udara, kedua melalui sentuhan, dan ketiga melalui makanan dan minuman yang kotor. Okey. Melalui ketiga-tiga cara ni ada penyakit-penyakit yang dapat kita hidapi ataupun dijangkiti apabila kuman merebak melalui cara-cara yang ni. Okey, apa penyakit-penyakit tu? Kita akan lihat contoh 4 penyakit bawaan kuman yang biasa ataupun inilah selalu kita dengar orang kena penyakit ni. Okey. Ada 4. Yang pertama batuk, selsema, penyakit kulit dan keracunan makanan. Mari kita lihat satu persatu penyakit ini. Kita mulakan dengan batuk. Okey, batuk adalah tindak balas semula jadi untuk menyingkirkan benda asing dan kuman yang menghalang salur pernafasan. Batuk ni dia sebenarnya dia tindak balas semula jadi. Maksudnya dia memang akan berlaku. Badan awak sendiri akan buat benda tu. Kalaulah ada kuman yang masuk ataupun benda asing. Benda asing ni macam benda-benda yang habuk. Benda yang kita kecil-kecil kita tak nampak tu kan. Okey. Dia bukan dah masuk ke salur pernafasan awak ni. Dia badan kita nak usaha nak keluarkan dia adalah dengan cara batuk. Okey. Tindak balas yang semula jadi tadi tu biasanya dia akan menghasilkan lendir atau kahak. Dia kalau ada benda dan kalau contoh kuman dekat kawasan-kawasan ni awak batuk keluar kahak kan, macam dia bercampur dengan air liur tu, macam pekat sikit tu kan. Tu kahak. Lendir pun sama. Lendir ni lebih kurang macam kahak jugalah. Dia cecair macam kahak tu. Okey. Bila awak batuk, selalunya dia keluar benda ni. Tapi ada juga kes batuk yang tak keluar kahak ataupun keluar lendir ni. Kita namakan dia sebagai batuk kering lah. Batuk kering ni dia batuk macam biasa. Tak ada keluar kahak, tak ada keluar lendir semua tu. Okey, punca penyakit batuk. Okey, kalau tadi kita tengok batuk punya maksud. Sekarang kita tengok punca dia pula. Okey, penyakit berkaitan dengan virus influenza. Jadi kuman untuk penyakit batuk ni dia datang dalam bentuk virus. Kita dah belajar jenis-jenis kuman kan minggu lepas. Okey, untuk batuk dia adalah kuman berbentuk ataupun jenis virus. Lagi detail, lagi terperinci adalah influenza lah. Okey. Atau yang kedua, jangkitan kuman pada salur pernafasan atau paru-paru. Okey. Yang influenza ni yang dah teruk lah. Influenza ni macam level-level corona zaman dia dulu. Kalau awak boleh nak search kat internet ataupun YouTube untuk bacaan lanjut, awak boleh type virus influenza ni, mesti keluar banyak sumber. Jangkitan kuman pada salur pernafasan atau paru-paru ni, dia ada satu penyakit, nama dia penyakit pneumonia. Dia di mana awak punya
salur pernafasan sampailah ke paru-paru awak ni, dia ada kahak. Kahak dia banyak sangat-sangat dan dia tak boleh nak keluar daripada badan awak secara awak batuk biasa-biasa tu. Okey. Mungkin sebab ada kuman masuk, dia dah masuk ke paru-paru dan menjadikan kahak tu, itu yang buat awak batuk. Okey, yang ketiga, alahan. Alahan ni ataupun orang kita selalu panggil dengan nama bahasa Inggeris dia, allergic. Dia setengah allergic, dia akan menyebabkan awak terbatuk-batuk. Contohnya ada setengah orang dia allergic pada habuk. Selalunya orang allergic pada habuk ni dia akan senang batuk lah kalau dia ada dekat dengan kawasan yang banyak habuk. Okey, nombor 4, asma. Asma ni ada setengah orang panggil dia penat, ada setengah orang panggil dia lelah. Mungkin ada abang kakak awak ke ibu ayah awak yang ada mengidap penyakit asma ni, dia kena ada yang mesin macam pam kecil tu. Okey. Dan akhir sekali, asap rokok. Asap rokok pun boleh juga menyebabkan batuk. Di mana kalau kita terdedah dengan kawasan ataupun berdekatan dengan orang yang sedang merokok, kita tersedut dia punya asap tu, itu yang buatkan kita batuk. Nampak? Okey. Sebab asap kan, macam awak tengok asap yang biasa-biasa orang duk bakar sate ke apa pun, yang tu pun awak kalau terhidu dia pun boleh batuk juga. Tak semestinya asap rokok sahaja. Okey. Itu adalah mengenai penyakit batuk. Sekarang kita akan tengok mengenai penyakit selsema. Okey. Selsema terbahagi kepada dua jenis. Selsema biasa ataupun flu. Okey. Kita tengok perbezaan antara dua jenis selsema ni. Okey. Pertama, selsema boleh merebak kepada orang lain melalui udara yang dicemari oleh batuk, bersin dan bercakap dengan penghidapnya. Kuman selsema ni dia merebak melalui udara, sama macam batuk juga. Okey. Dia merebak melalui cara macam mana? Orang tu batuk dekat direct lah, awak ada batuk, penyakit batuk, awak pergi batuk kat orang lain, orang tu pun boleh kena penyakit tu juga. Bersin, awak ada selsema, awak bersin kena dekat kawan awak, dia pun boleh kena selsema. Bercakap dengan pengidapnya pun boleh. Sebab apa? Sebab kuman dia ni berada dalam bentuk cecair, dia tumpang dalam air tu. Kalau dalam batuk, air dalam ni lah, air liur awak. Bersin dalam hingus awak lah. Jadi bila awak bercakap, mungkin ada terkeluar air liur sikit. Macam tu pun kalau kena air liur tu dekat orang, dia pun boleh berjangkit juga. Sebab tu zaman sekarang kita kena pakai apa? Kita kena pakai mask kan, sebab nak elak daripada tu lah, cara-cara yang macam ni, daripada terkena dekat awak. Okey. Ada satu lagi, anda juga mungkin boleh mendapat jangkitan dari najis buruk yang tercemar atau permukaan yang tercemar dengan virus influenza. Ni yang berkaitan dengan flu tu lah. Yang nombor 2 ni. Okey. Nanti awak boleh buat bacaan lanjut mengenai virus influenza ni. Sebab dia satu zaman di mana macam COVID ni juga, satu dunia digemparkan dengan virus influenza ni. Okey. Nombor 7 seterusnya adalah mengenai tanda-tanda penyakit selsema. Ni selsema yang flu punya. Okey. Tapi orang yang penyakit selsema biasa pun mungkin boleh ada juga tanda-tanda macam ni. Sebab tu saya letakkan dua-dua sekali. Okey. Yang pertama, dia akan ada demam. Demam yang agak tinggi, iaitu 39 sampai ke 40 Celsius. Macam kalau kita suhu badan yang biasa adalah 36 point lebih-lebih gitu je kan. Ni 39, sangat tinggi. Okey. Nombor 2, sakit kepala yang teruk. Dia sakit kepala, dia pening sampai rasa beratnya kepala ni, nak fikir, nak buat kerja apa pun tak boleh. Nombor 3, sakit dan lenguh-lenguh badan. Dia sakit lah, awak rasa macam tak larat nak buat kerja, semua tu. Ketidakselesaan bernafas. Yalah, sebab kita bernafas gunakan hidung kan. Bila dah selsema, selalu apa jadi dekat hidung kita? Hidung kita ada hingus. Bila ada macam tu, susah untuk kita bernafas macam biasa. Okey, seterusnya, batuk mungkin menjadi teruk. Okey, kalau macam
Saya selalu panggil benda ni penyakit package. Kenapa dia package? Sebab selalunya orang yang batuk dia akan sesama, ataupun orang yang sesama dia mesti akan ada penyakit batuk. Dia selalunya dia dua sekali. Right. So kalau awak ada penyakit sesama, batuk mungkin akan jadi lebih teruk. Letih lesu. Letih lesu ni sama macam tadilah. Dia tak larat, dia rasa letih. Padahal dia tak buat kerja apa pun, tapi badan tu rasa letih sangat. Lemah dan tidak bermaya, boleh menjangkau hingga ke 2-3 minggu. Ni kalau dah teruk sangat lah. Memang dah tak larat sangat. Rasa macam nak duduk baring, dia tak boleh nak buat kerja apa. Kerap bersin, hidung tersumbat dan sakit tekak. Ini sebab yang package tadi itulah. Bila semua, mesti awak akan kerap bersin, hidung awak mesti akan tersumbat sebab ada hingus, dan sakit tekak. Sakit tekak ni berpunca daripada itulah, yang batuk semua tu tadi. Okey, ini kalau sesama yang membawa kepada flu. Kalau yang biasa punya macam mana, ada di bawah tu. Sesama biasa pula, pesakit jarang mendapat demam, sakit kepala serta letih lesu dan tidak bermaya. Mereka juga biasanya mengadu hidung tersumbat, batuk dan sakit tekak. Kalau sesama yang biasa saja tu, ada 3 benda ni saja. Dia tak ada semua daripada yang banyak-banyak tu. Dia ada hidung tersumbat, batuk dan juga sakit tekak. Okey, itu untuk penyakit selsema. Sekarang kita lihat pula pada penyakit kulit. Terdapat pelbagai jenis penyakit kulit. Banyak sangat. Okey, penyakit-penyakit kulit ni biasanya berjangkit melalui sentuhan. Kalau tadi kita dah belajar 2 jenis, iaitu selsema dengan batuk. Dia adalah penyakit yang kuman yang disebarkan melalui udara. Dia punya punca dia tu. Okey, sekarang penyakit kulit, punca dia adalah berjangkit melalui sentuhan. Okey, ada 2 penyakit. Kalau macam tadi, udara pun ada 2, kulit pun sentuhan pun sebagi 2. Okey, yang pertama adalah kurak. Kurak adalah sejenis penyakit kulit yang disebabkan oleh jangkitan sejenis kulat. Ataupun fungus lah, dia punya nama satu lagi tu. Okay, yang seterusnya kudis. Kudis ialah keadaan kegatalan pada kulit yang disebabkan oleh gigitan parasit. Parasit ni apa? Contoh parasit yang terkenal adalah cacing lah. Yang masuk dekat badan awak, dia masuk sampai ke perut, dia makan makanan semua tu kan. Tu cacing yang jenis masuk dalam perut punya. Parasit ni pun ada satu jenis lagi, dia yang menyebabkan awak gatal penyakit kudis ni. Okay. Kita akan tengok dia punya perbezaan. Okay. Perbezaan kurak dan kudis. Ada 2 jenis lah saya bagi kat sini. Okay. Yang pertama kita tengok tanda-tanda dia dahulu. Okay. Tanda-tanda bagi penyakit kurak, dia ada 3. Okay. Iaitu mempunyai plak kemerah-merahan yang bersisik. Kedua, terdapat bintik-bintik merah atau bisul-bisul halus di sekelilingnya. Dan yang ketiga, bentuk gelang kemerah-merahan terbentuk di sekelilingnya. Apa tu plak kemerah-merahan? Dia akan ada satu, awak tengok kulit awak sekarang biasa kan, coklat, elok semua tu kan. Plak kemerah-merahan ni dia akan macam timbul sikit kulit yang kasar dekat kawasan yang awak ada kurak tu, dan dia akan berwarna kemerah-merahan. Nak bagi awak bayangan yang mudah, awak boleh tengok dekat Google sendirilah, awak boleh search sendiri. Sebab apa kalau awak perasan video kali ni saya tak ada letakkan gambar-gambar sangat, sebab takut sensitif sebab banyak gambar benda-benda penyakit ni, ada setengah orang dia geli. Setengah orang dia geli, dia takut. Jadi saya tak letak gambar-gambar sangat. Awak nak tahu dengan lebih lanjut, awak boleh search sendiri. Okay. Bintik-bintik merah, dia dekat yang kulit kasar tu, keliling dia akan naik bintik-bintik kecil. Okay. Dan dibentuk macam gelang lah selalunya. Okay, kalau untuk kudis pula, ada 4 perbezaan dia dengan kurak tadi tu, ada 3. Okay, kudis dia ada 4 tanda-tanda. Kita yang pertama, A, kegatalan kulit yang teramat sangat
yang mana ianya lebih teruk di waktu malam dan selepas mandi air panas. Dia kulit awak akan jadi gatal sangat. Selalunya dia teruk waktu malam. Dan kalau setengah rumah orang dia ada shower kan, air hujan tu, ada dia setting dia boleh tukar bagi air panas. Kalau pakai yang air panas tu punya, dia jadi lagi gatal. Okay. Kedua, B. Tanda-tanda cala kesan daripada menggaru. Biasalah bila A tadi tu kegatalan kulit kan. Awak dah garu, dia jadi cala lah kulit awak tu. Okay, C. Bintik merah seperti ruam, terutamanya di kawasan kedua-dua tapak tangan dan kaki. Badan yang ada kena kudis ni, dia mula-mula terbentuk, dia akan naik bintik merah dulu. Bintik merah dia bukan macam awak kena gigit semut ke gigit nyamuk tu. Dia macam ruam. Dia merah-merah macam tu je. Selalunya dia akan naik dulu di mana? Dia akan naik dulu di kedua-dua tapak tangan dan juga di kaki awak. Dan D. Garisan hitam beralun dan pendek pada kulit. Ni dah sampai ke tahap ni, maksudnya dia dah mula nak nampak teruk lah. Okay, awak dah boleh nampak garisan hitam beralun. Maksudnya beralun ni maksudnya dia ada bentuk macam air, ombak, awan tu. Okay. Warna hitam akan mula terbentuk pada kulit awak. Garisan hitam itulah di mana awak, dalam kurungan tu tulis tempat korekkan parasit awak. Situ parasit yang gigit awak tu, dia bergerak tu, itulah dia punya tempat dia. Okay. Itu untuk tanda-tanda. Sekarang kita tengok tempat jangkitan. Okay. Tempat jangkitan ni dekat mana yang awak boleh nampak kalau dia kena penyakit ni lah. Okay. Yang pertama, untuk kurap, tempat jangkitan dia adalah pada bahagian tubuh badan seperti dada, dada awak, belakang, perut, peha dan punggung. Bahagian yang besar, senang terdedah, macam itulah. Okey. Dan kudis. Kudis ni dia selalu banyak tempat dia boleh pergi sebenarnya. Okey. Tengok sampai G. Okey, A. Di antara celahan jari. Antara celah-celah ni, tak kisah jari tangan ke, jari kaki ke, dua-dua dia boleh pergi. Okey. B. Tapak tangan. Tadi dah ada cakap dah tapak tangan. C. Kawasan kemaluan. Kawasan kemaluan tak kisah lelaki ke perempuan ke, dia akan naik keliling dia tu. Okey. D. Sekitar pusat. Dekat keliling pusat awak ataupun dekat-dekat dengan pusat awak dia boleh naik. Okey. E. Ketiak. Terus dekat ketiak awak pun ada. F. Siku. Siku mana satu? Ni ke yang ni? Itu dah ajar dalam kelas. Sini siku. Okey. G. Kaki dan buku lali. Ni sebab dia ada bahagian kaki lah. Kaki kat bawah tu kan. Buku lali yang bulat, macam ada bentuk bulat dekat tepi kaki awak tu, kita namakan dia buku lali. Situ pun boleh juga naik kudis. Okey. Habis mengenai penyakit kulit. Sekarang kita akan tengok mengenai keracunan makanan. Okey. Kita ada belajar mengenai kuman. Ada juga yang jenis boleh disebarkan melalui makanan dan minuman yang kotor, betul? Kesan dia bila awak makan ataupun minum makanan dan minuman yang kotor akan menyebabkan awak terkena penyakit keracunan makanan. Keracunan makanan ialah penyakit yang disebabkan oleh pengambilan makanan atau minuman yang tercemar. Tercemar ni maksudnya kotor lah. Okey. Antara punca keracunan makanan adalah A. Bakteria ataupun racun bakteria tersebut dan virus. Okey. Ada virus ke bakteria yang ada kat atas makanan itulah. Okey. B. Bahan kimia seperti racun serangga dan racun rumpai. Contoh awak masak dekat dapur apa semua, adalah awak nampak lipas ke apa atas lantai, awak ambil cecair racun serangga tu, awak spray kat dia. Bila awak spray, mungkin ada yang kena dekat dalam makanan awak sekitar-sekitar tu. Pun boleh juga sebab racun serangga, nama pun racun kan, bahayalah. Okey.
besi, logam berat. Logam ni maksudnya ada besi dalam makanan awak. Logam ni sejenis besi lah. Lagilah teruk kan. Jadi tumbuhan dan hasil laut yang beracun seperti kulat, cendawan dan hasilan laut bercengkerang seperti kekerang. Maksudnya kat sini tumbuhan dan hasil laut yang beracun. Ada contoh cendawan kan. Cendawan, tak semua jenis cendawan kita boleh makan. Ada cendawan-cendawan tertentu yang kita boleh makan, yang selalu awak nampak kat supermarket tu lah, shiitake ke apa nama dia semua tu. Itu semua okey, boleh makan, tak ada masalah. Cuma ada juga sesetengah cendawan dia beracun. Jadi benda ni kalau awak ambil, awak masak dia pun racun tu dia tak hilang. Jadi memang dia tak boleh makan terus. Jadi tak boleh lah makan makanan yang macam tu. Hasilan laut bercengkerang seperti kekerang pun sama. Bukan kerang yang biasa awak nampak orang letak dalam apa, char kway teow ke apa semua tu kan. Bukan yang tu kerangnya okey, yang boleh makan. Ada juga macam cendawan tadilah, ada jenis-jenis dia yang racun, jadi awak tak boleh makan. Tanda-tanda keracunan makanan. Tanda-tanda ni selalunya kalau orang ni kena keracunan makanan, apa yang awak boleh nampak dekat dia? Ada banyak kat sini. Yang pertama, rasa loya. Rasa loya ni macam mana? Dia rasa nak muntah. Dia rasa nak muntah tapi dia tak muntah pun. Dia rasa nak muntah, makan apa pun rasa nak muntah. Yang kedua, cirit-birit. Cirit-birit ni tak payah saya nak cerita lah kan. Awak sendiri tahu rasanya. Macam mana dia punya perkataan, macam itulah bunyi dia. Ketiga, muntah-muntah. Muntah terus lah. Rasa loya tadi rasa nak muntah. Ni dia muntah terus. Empat, sakit perut. Sebab awak dah rasa sakit lah perut kan. Sebab awak dah makan benda yang tak elok, perut awak sakit. Kalau dah teruk daripada fasa tu, dia boleh membawa kepada berpeluh ataupun demam. Kalau berpeluh ni maksudnya awak tiba-tiba awak berpeluh. Walaupun bilik awak buka kipas lah apa semua, di badan awak berpeluh. Demam. Sakit kepala pun sama juga. Tak buat apa-apa, tiba-tiba pening sangat-sangat. Dan keletihan, sama juga. Awak tak ada nak buat aktiviti bersukan ke, tak ada nak buat tolong-tolong mak ayah awak dekat luar rumah ke apa, tiba-tiba awak rasa letih sangat-sangat. Tu juga tanda keracunan makanan. Itu saja untuk tajuk kita berkenaan penyakit bawaan kuman. Bagi latihan hari ini, mudah saja. Awak buka buku teks awak, muka surat 84. Buku teks muka surat 84. Awak salin latihan dekat muka surat itu. Apa latihan yang ada dekat muka surat 84 ni? Sama-sama kita akan tengok. Latihan dia adalah mengenai teka-teki dalam bentuk pantun. Awak salin dia punya pantun semua tu dengan ruangan jawapan dia bawah daripada pantun tu sekali. Lepas dah salin dia punya pantun dengan ruangan jawapan tu, awak tulislah jawapan dia dalam ruangan tu. Macam mana nak tahu jawapan? Baca pantun tu betul-betul, fahamkan pantun tu, baru awak boleh teka penyakit apa yang dia sebut dalam pantun tu. Muka surat 84. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Harap awak semua dapat belajar dengan banyak-banyak daripada kelas kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Bye-bye.